Ya Allah, apa-apa tegahan dan larangan-Mu yang kami telah lakukan sepanjang tahun 2021 dan kami belum bertaubat daripadanya, sedangkan Engkau tidak lupa dan tidak meredainya. Engkau juga telah berlemah lembut kepada kami, sedangkan Engkau berkuasa memaksa kami bertaubat daripada perbuatan maksiat yang sengaja kami lakukan. Maka sesungguhnya kami memohon keampunan-Mu, Ya Allah. Apa-apa perbuatan kami sepanjang tahun 2022 ini yang Engkau redai dengan pemberian pahala yang Engkau janjikan, maka dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu kami memohon dan berharap serta merayu agar Engkau menerimanya, Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Yuqallibul laili wan nahar li'ibaratil ulil absar. Ashhadu an la ilaha illallah alimul qafaya wa asrar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh khairul abrar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi athhar wa ala tabi'in lahum bi ihsan maghtalaful layli wan nahar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu tu'an illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berkat ini Khatib ingin mengajak sidang jemaah semua untuk merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat dan iman dan Islam. Ayuh kita rebut kesempatan pada usia yang masih berbaki ini untuk terus memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum melanjutkan bicara, suka Khatib memberi peringatan. Marilah kita berikan sepenuh tumpuan kepada isi kandungan khutbah hari ini. Sedarlah bahawasanya perbuatan berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja adalah perbuatan sia-sia yang boleh menjejaskan kesempurnaan meraih ganjaran pahala. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah bertajuk Tahun Berlalu, Mana Azam Baru. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru menjelma lagi. Lazimnya dengan kehadiran tahun baru kita merangka azam dan strategi untuk berjaya. Elok juga kita bermuhasabah diri terhadap perjalanan kehidupan kita setahun yang telah berlalu. Tahun 2020 dan 2021 kita diuji dengan pandemik COVID-19. Bukan itu sahaja, berapa negeri turut diuji dengan pelbagai bentuk dugaan. Lihatlah musibah yang telah berlaku baru-baru ini seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran. Bersyukurlah kita di negeri Pulau Pinang ini tidak ditimpa ujian tersebut. Namun Allah bukan sekadar menguji mereka yang terlibat, bahkan turut menguji kita juga. Sejauh manakah kita menzahirkan tanda simpati dan prihatin atau menghulurkan bantuan? Alhamdulillah, Majlis Agama Islam Pulau Pinang melalui Zakat Pulau Pinang telah memperuntukkan bantuan berjumlah 300,000 dalam membantu mangsa-mangsa yang terjejas dengan bencana banjir. Selain bantuan material dan keuangan, pada 25 dan 26 Disember 2021, para sukarelawan turut bergabung tenaga melalui misi bantuan banjir
agensi-agensi di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ke Selangor dan wilayah persekutuan bagi meringankan beban mereka. Tabung kas juga diwujudkan di semua masjid dan surau pada 24 dan 31 Disember 2021 atas tujuan yang sama. Negeri Pulau Pinang juga tidak ketinggalan menganjurkan majlis solat hajat dan zikir munajat di seluruh masjid dan surau bertujuan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dari wabak penyakit, bencana alam dan memulihkan ekonomi negara. Rata-rata rakyat Malaysia masih terkesan dari sudut ekonomi dan sosial. Kita juga perlu teruskan hidup dalam norma baru melalui SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Berhubung dengan SOP ini adalah amat wajar untuk kita terus mematuhinya bagi menjaga kemaslahatan ummah dari sudut keselamatan dan kesihatan diri. Bahkan jika kita berniat untuk sama-sama mengelakkan musibah wabak kepada negara dengan menurut SOP oleh pihak kerajaan ini, maka kita beroleh pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan kita kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maksudnya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, iaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini, tahun 2022, di samping kita memperteguhkan keazaman untuk berjaya dalam kehidupan di dunia ini, marilah kita turut sama-sama merencana persediaan menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr ayat 18, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur fanusum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Marilah kita menyiapkan bekalan menuju akhirat dengan melaksanakan semua amalan fardu yang diperintahkan kepada kita. Semua. Di samping itu, hendaklah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat untuk mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah membuat analogi yang cukup baik berkenaan amalan fardu dan sunat ini. Katanya, amalan fardu ini ibarat modal, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan amalan sunat pula ialah keuntungan, dan dengan keuntungan ini kita akan beroleh beberapa darjat kelebihan dan mendapat kasih sayang Allah. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku isytiharkan perang terhadapnya. Tiadalah seorang hamba berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada aku yang
lebih aku suka daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya, dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah menyintainya, maka aku adalah pendengarnya yang digunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang digunakan untuk melihat, akulah tangannya yang digunakan untuk menyentuh, dan akulah kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia minta kepadaku, nescaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan daripadaku, nescaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah menegaskan dalam hadis ini betapa sesuatu keazaman dan cita-cita yang baik itu akan mudah dicapai apabila kita diterima menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, usahakanlah apa sahaja dan mohonlah kepadanya, nescaya Allah akan memakbulkannya. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita merencana kehidupan pada tahun 2022 ini untuk memperelokkan amalan fardu dan meningkatkan amalan-amalan sunat. Marilah sama-sama kita berusaha mencapai khusyuk dalam solat. Marilah sama-sama kita juga kita meringankan beban kita untuk melaksanakan solat-solat sunat setiap hari, sama ada solat duha, solat rawatib, solat tahajud, solat witir dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka azam tahun baru ini juga, janganlah kita tersilap langkah dalam meletakkan keutamaan. Sebagai contoh, jangan sekadar memikirkan keutamaan untuk beroleh harta kekayaan untuk diri sendiri sahaja, tetapi fikirkan juga untuk menjadi kaya dengan tujuan untuk membantu insan-insan lain yang amat memerlukan. Mimbar juga ingin mengingatkan bahawa kita perlu bersedia untuk mengharungi tahun baru ini dengan membuat perancangan yang baik, terutamanya dalam aspek pengurusan keuangan. Dalam suasana ekonomi tidak menentu dan kos sara hidup semakin meningkat, pedoman agama mesti dijadikan panduan. Perbelanjaan yang baik ialah apabila ia dapat memenuhi keseimbangan antara kepuasan material dan kerohanian. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya menjauhi sikap boros dan bakhil. Selain itu, marilah sama-sama kita turut merancang untuk memperbaiki hubungan silaturahim sesama manusia. Kembalilah melihat kaum kerabat kita yang memerlukan bantuan. Santunilah anak-anak yatim dan berinfaklah untuk keperluan saudara kita yang miskin. Ingatlah juga firman Allah tentang saat-saat kita diambang kematian. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Maksudnya, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan yakni kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar ingin merumuskan beberapa carangan bagi kita merencanakan azam tahun baru 2022 ini. Yang pertama, rancanglah azam tahun baru secara holistik, yakni merangkumi persiapan dan persediaan untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kedua, berazamlah untuk mendapat ketinggian darjat di sisi Allah dengan melaksanakan amalan fardu dengan sempurna dan meningkatkan amalan sunat dari masa ke semasa. Yang ketiga, berusahalah untuk membuat perancangan keuangan yang berhemah serta menjaga hubungan silaturahim sesama manusia demi menjamin kehidupan yang barakah.
Yang keempat, kematian tidak mengenal usia. Justru itu berazamlah untuk berinfak secara istiqamah. Yang kelima, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Semoga tahun baru ini menjanjikan kebaikan dan rahmat buat rakyat Malaysia amnya dan negeri Pulau Pinang khasnya, serta dilindungi Allah dari segala bentuk musibah dan ujian. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairin muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi zahirin wa man tabi'ahu bi ihsanan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa'lamuna anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslimin ala nabil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عنه خلفاء الراشدين وعن بقية والصحابة أجمعين وعن تابع ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولى أمورنا واشمل الله بعنايتك وتوفيقك وعلى صاحب جلالة. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Wa kazalika maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma syif anna bala wal waba wal khala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zaharha minha wa ma batan ana baladina haza khassah wa an buldanina muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, apa-apa tegahan dan larangan-Mu yang kami telah lakukan sepanjang tahun 2021 dan kami belum bertaubat daripadanya, sedangkan Engkau tidak lupa dan tidak meredainya. Engkau juga telah berlemah lembut kepada kami, sedangkan Engkau berkuasa memaksa kami bertaubat daripada perbuatan maksiat yang sengaja kami lakukan.
maka sesungguhnya kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Apa-apa perbuatan kami sepanjang tahun 2022 ini yang Engkau redai dengan pemberian pahala yang Engkau janjikan, maka dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu kami memohon dan berharap serta merayu agar Engkau menerimanya ya Allah. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan kami. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabil qubur wa qina azabil mahsyar wa qina azabil akhirah. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.